اللهم علمتنا إنك أنت وهداية من صالح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله والهم الملائكة المقربين وافتح لنا برحمتك وعلمنا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وحمدة قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memperbuatkan amal kaum Lut, maka bunuh oleh kamu akan yang membuat dan yang diperbuatkan dengan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, barang siapa memperbuatkan, melakukan amal kaum Lut, kaum Nabi Lut, ialah amal lewat. Apa yang suruh oleh Nabi katanya, maka bunuh oleh kamu akan yang membuat dan yang diperbuatkan dengan dia dengan yang. Jadi kedua-dua tu kalau sama suka rela, maka kedua-dua tu Nabi suruh membunuhkan keduanya. Tapi masalah di sini tu ada khilaf di antara ulama pada cara membunuh. Pada cara membunuh itu ada khilaf. Setengah katanya bunuh tu dengan secara rejam seperti orang yang berzina. Sebab berdalil mereka itu berlewat tu setengah daripada amalan zina juga. Maka caranya, cara dendanya sama dengan cara apa dia? Cara denda orang yang berzina. Ialah rejam dengan batu. Meletak dengan batu hingga mati. Itu kebanyakan bagi mazhab ulama-ulama. Tapi ada juga setengah tu dia katanya Nabi suruh bunuh di sini tidak dikehendaki dengan zahir membunuh tu tak. Bahkan dikehendaki dengan suruh bunuh tu maknanya ditakzirkan. Itu setengah mazhab. Ditakzir tu didendakan dengan mana-mana cara denda sekalipun. Itu cara nak denda macam mana tu serah kepada pemerintah negeri masing-masing. Itu mazhab Hanafi dan lain-lain lagi. Lepas tu ada banyak lagi lah beberapa kaum ulama yang mujtahid tentang cara bunuh orang yang, cara nak mendendakan orang yang melakukan amalan kaum Nabi Lut itu ada khilaf banyak ulama. Maka di sini musannif sebut satu kaul ialah kataan Ibn Abbas. Dia katanya dan kata Ibn Abbas ini ini pendapat bagi Ibn Abbas. Bukan daripada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi tadi itu katanya disuruhkan bunuh. Maka berkhilaf ulama pada cara membunuhkan. Pada cara nak lakukan had di atas orang yang melakukan amalan kaum Nabi Lut. Terhadap yang membuat yang dibuat dengan dia. Kata Ibn Abbas, dia katanya had lewat itu, had tu denda dia lah. Had lewat itu dicampur ampunya lewat. Orang yang melakukan amalan itu. Dicampurkan ampunya jadi daripada sutuh rumah, sutuh bangunan yang tinggi. Bawa naik atas sutuh bagi rumah, bagi bangunan yang agaknya tinggi, kemudian dilontarkan dia dengan anak batu hingga mati.
kerana bahawasa Allah Ta'ala telah rejamkan, kerana bahawasa Allah Ta'ala telah rejamkan kaum Lut dengan anak batu daripada langit. Dalil dianya katanya diletakkan bawa naik kepada tempat sutuh yang tinggi, kemudian diletakkan dengan anak batu sehingga dia tu bati. Sebab berdalil dengan cara Allah Ta'ala mu'azab kaum Nabi Lut tu ialah Allah Ta'ala menurunkan batu daripada langit menipai di atas kaum bagi Nabi Lut. Sebab itulah dia berdalil di situ katanya diletakkan dengan direjam, diletakkan anak batu sehingga dia tu mati. Kedua-dua itulah. Dan jikalau ni masalah lain pula, dan jikalau mandi oleh mereka yang memperbuatkan lewat itu dengan segala air sungai sekaliannya, nescaya sentiasa juga najis sehingga taubat. Ya. Katanya, dan jikalau mandi oleh orang yang memperbuatkan lewat itu, dia mandi dengan segala air bumi, dengan segala air yang ada di atas muka bumi, sungai di sana, sungai di sini, mana-mana sungai, mana-mana telaga sekalipun, semua air yang ada di atas muka bumi ini dia mandi sekaliannya, semua air itu nescaya sentiasa juga najis, yang dalam kekotoran, dalam kesalahan hingga taubat. Ya. Malaikat dia taubat. Jadi maknanya dibandingkan kesalahan lewat itu seolah kata najis. Kalau basuh dengan air seluruh dunia ini pun tak suci. Malaikat dia taubat. Jadi maknanya amalan lewat sungguh pun dosa besar. Tetapi sekiranya kalau dia taubat, menyesal di atas perbuatannya dan azam tidak kembali kepada perbuatan demikian, maka apabila dia taubat itu, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia, maka di situlah lepas dia daripada taubat, daripada dosa, daripada azab lewat itu. Kerana bahawasa syaitan apabila melihat ia akan lelaki di atas lelaki. Kerana apa boleh katanya begitu? Kerana bahawasanya syaitan apabila melihat ia syaitan akan lelaki di atas lelaki. Maknanya berlewatlah dua orang lelaki itu. Syaitan tu dia katanya lari ia syaitan. Syaitan lari, ia tak sanggup nak duduk sekali di situ. Setara syaitan tu dia lari kerana takutkan akan azab. Syaitan tu takut kena azab. Takut tipu bala pada masa tu kena sampai ke dia. Sebab tu dia lari tak sanggup walaupun nak berlaku tu dia juga yang hasutnya. Syaitan juga yang menghasutkan sehingga jadi berlaku begitu. Apabila berlaku tu dia lari lah. Tak sanggup nak duduk di situ, takut kena azab, takut tipu bala pada masa tu. Dan apabila naik oleh lelaki di atas lelaki, berlewat tu lah. Apabila naik lelaki di atas lelaki, gemetar arash. Arash tu, arash Allah Ta'ala yang ada pada sebelah atas pada langit tu, bergemetar. Dan hampir segala langit bahawa jatuh. Dan bumi tu hampir-hampir nak jatuh. Hampir segala langit bahawa jatuh, ya, di atas bumi. Sebab gemetar oleh arash tu sebelah atas pada langit, maka apabila gemetar oleh arash tu besar, maka langit tu hampir-hampir nak jatuh ke atas muka bumi. Maka memegang oleh segala malaikat dengan segala tepi langit. Maka malaikat pun berpegang dengan segala tepi langit supaya tidak jatuh langit itu. Itu nak cerita katanya besar kesalahan kerjaan itu. Dan membaca mereka itu qul huwallahu ahad hingga diam merka oleh Allah yang jabar. Jadi malaikat pegang bumi itu atau apa langit itu dengan sebab bergemetar oleh arash sehingga hampir-hampir langit itu nak jatuh ke bumi. Maka segala malaikat pegang tahankan bumi, langit itu supaya tak jatuh. Dan sambilan tu dia baca surah qul huwallahu ahad sehingga habis marah Allah Ta'ala kepada orang itu. Itulah besarnya.
Itu sedikit daripada masalah katanya had lewat tadi. Ada setengah ulama katanya Nabi suruh bunuh tadi direjam dia apa semua khilaf ulama kata cara membunuh tu sekiranya dia tu muzahirkan akan amalan itu depan orang. Maknanya ada siapa tengok ada zahir di si orang ramai itu ada berlaku lewat pada dua orang lelaki. Maka itulah dipegang kita Nabi suruh kita membunuhkan. Tetapi kalau tidak ada tersebar masalah, kalau tahu tu kita sebolehnya buat, tak tahulah jangan kita sebarkan. Jangan kita sebarkan. Sekiranya kalau ada berlaku terhadap dua orang lelaki itu ada amal lewat, maka kita diamlah. Seloknya kita diam, kita serahlah kepada dia, di antara dia dengan Allah. Barangkali dia tu taubat, kepada Allah dan lepaslah dia tu daripada seksaan di akhirat nanti. Jadi begitulah. Jadi sekiranya masalah zina, masalah liwat tu kalau tidak ada saksi, kalau tidak ada apa tu tak payah kita sebarkan, tak payah kita bisingkan, tak payah kita cakap. Kita diam saja. Harap-harapnya orang yang melakukan perbuatan itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kalau sampai tahap katanya orang ramai itu tahu, maka tak dapat tidaklah kena bunuh, kena rejam, kena lakukan had. Begitulah. Sebab tu dalam had zina pun apabila ya ada syarat dia kena ada saksi 4 orang, lepas tu saksi pun kena sikoh, kena apa, maka sekiranya kalau begitu bolehlah dipegang untuk nak melakukan had. Sekiranya kalau kita tahu tetapi tidak ada saksi, jangan kita cakap-cakap, tidak pun jadi tuduh zina pula, satu kesalahan pula. Kita biarkan, harap-harapnya dia bertaubat. Begitulah. Maka tapi memanglah kesalahan itu sangat keji, sehingga katanya begitu arasnya gemetar, seperti mana disebut. Kemudian musannif berdoa, katanya na'udzubillahi ta'ala min azabin nar. Berlindung kami dengan Allah Ta'ala daripada azab neraka, wa min ghadabil wahidil qahar, dan daripada murkaan Tuhan yang satu al-wahid al-qahar yang sangat mengerasi di atas segala hambanya. Kita berdoalah supaya kita dan semua keluarga kita tu lepas daripada berlaku daripada benda-benda yang keji seperti itu. Al-babus sabi'u fi uqubati syaribil khamri. Syaribi, baris tu salah dia letak. Syaribil khamri. Bab yang ketujuh, dia katanya bermula bab yang ketujuh pada menyatakan seksa orang, seksa mana dendaan bagi orang yang minum arak. Dendaan bagi orang yang minum arak. Ini bab yang ketujuh nak menyatakan dendaan yang Allah Ta'ala mendendakan, menyeksakan akan orang yang minum arak di akhirat nanti. Tapi sebelum pada tu dia berdalil dengan ayat Quran dulu yang menunjuk dah haram minum arak. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahuna. Ayat ini tu ayat yang terakhir, pada tentang larangan daripada minum arak. Yang mana arak ini kalau mengikut sejarahnya 3 kali turun ayat tentang melarangkan minum arak. 3 kali turun ayat, maka yang paling last sekalinya
haram ditegah putus. Yang mana yang pertamanya dilarang minum arak tu Allah Ta'ala tidak larang dengan secara keras, dengan cara putus. Dengan katanya munafaat, apa dia, kemudaratan minum arak tu lebih kuat daripada munafaat minum arak. Jadi di situ pada ayat kali pertama Allah Ta'ala nak melarang tu sebab sebab masyarakat Arab pada masa dulunya, pada zaman belum pada zaman jahiliahnya semuanya minum arak. Jadi benda biasa, amalan minum arak itu benda biasa terhadap orang Arab pada zaman dulu. Maka dengan sebab salah katanya minum arak itu ialah perbuatan yang jadi adat, yang jadi biasa, semuanya ada minum arak. Lalu tu nak larang dengan secara keras tu tidak boleh. Dengan sekaligus tu tak boleh. Maka kali pertama Allah Ta'ala katanya lebih eloknya jangan minum arak. Sebab apa? Kemudaratan daripada minum arak tu lebih besar daripada munafaat dia. Faedah minum arak tu ada, tapi sedikit kalau banding dengan kemudaratan yang terhasil daripada minum arak. Itu kali pertama. Jadi mana di situnya dah larang dah di situ, tetapi tidak dengan secara keras. Kemudian turun pula Sayyidina Umar, apabila turun ayat yang pertama, Sayyidina Umar kata ini tak mencukupi. Ini tak mencukupi, minta Allah Ta'ala keras sikit lagi. Tambah lagi, keras sikit lagi tentang minum arak. Maka turun ayat, turun pula kali yang kedua, katanya jangan minum arak sekiranya kalau kamu nak salat. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati kepada sembahyang, jadi jangan kamu sembahyang dalam keadaan kamu tu mabuk. Jadi maknanya apabila turun ayat yang kedua tu, setengah sahabat tu dah berhenti dah arak. Kalau yang kuat-kuat tu dengan ayat yang pertama tu, yang warak-warak tu, berhenti tinggal minum arak dengan sebab ayat yang pertama. Setengah tu apabila turun ayat yang kedua tu tak berhenti lagi. Tetapinya dilarang apabila dia agak katanya minum arak, nak minum arak tu kalau contohnya pagi dia minum lah. Boleh nak minum sekiranya apabila minum jadi mabuk. Maka agak katanya hilang mabuk, boleh solat. Jadi dia patang begitu. Jadi dekat-dekat nak solat tu dia tak minum lah. Itu kebanyakan orang Islam pada masa tu ada setengah-setengah lah. Apabila masa tu dekat-dekat nak solat tu, kalau takut tak habis mabuk nak solat, maka dia pantang. Contohnya kalau waktu pagi ada minum. Kalau selepas insya tu ada minum lagi. Sebab jauh lagi daripada waktu solat. Sebab dilarangnya jangan sembahyang dalam keadaan mabuk. Kalau nak minum arak tu boleh lagi lah. Kalau nak minum arak tu boleh lagi, tapi jangannya nak solat tu jangan mesti dah habis mabuk. Maka turun ayat itu. Jadi bertambah ramai daripada sahabat tu berhenti daripada minum arak. Tapi ada lagi setengah-setengah tu masih minum lagi. Sebab turun ayat kali yang kedua pun larangan tu tidak begitu keras lagi. Jadi maknanya tidak haram lagi lah. Maka apabila turun ayat ini, belum pada turun ayat ini pun Sayyidina Umar pun dia katanya, ya Allah minta tambah sikit lagi kekerasan tentang larangan minum arak. Maka turun ayat ini. Apabila turun ayat ini, dia maknanya pada makna dianya ialah larang keras daripada minum arak. Sebab dia tanya di akhirnya, fahal antum muntahun, maka adakah kamu berhenti, nak berhenti ke tidak daripada minum arak? Maka semua sahabat tu semua jawab katanya, intahina, kami dah berhenti semua. Maka daripada ayat inilah menunjuk di atas haram, dilarang keras minum arak. Jadi pendekatannya larangan minum arak tu bertolak asal dalam Islam pada awal-awal dulu. Tidak larang dengan secara keras sekaligus tu tidak. Kita sesungguhnya arak itu
Kemudian dia tafsir. Apa dia arak? Khamrun iaitu tiap-tiap barang yang memabukkan. Setiap-tiap perkara yang memabukkan dipanggil arak kesemuanya. Di dalam bab haram minum arak ni, dalam bab cerita ukubah seksa orang minum arak, maka maksud dengan arak tu setiap perkara yang memabukkan dipanggil arak kesemuanya. Walaupun bentuk cair ke, bentuk tidak cair ke, dengan cara makan tu satu caranya. Dengan secara hidu ke masalan, dengan secara cocok ke masalan, itu sama. Sebab dia katanya minum arak, memanglah kalau arak dengan mana benda cair itu dia nak guna dia tu jangan cara makan, tapi setengah-setengah benda tu cara nak guna dia tu bukan makan dengan secara cocok, dengan secara hidu. Itu pun maksud semua. Sebab maksud dengan arak di sini setiap barang, setiap perkara yang memabukkan. Walaupun dinamo dengan nama lain sekalipun, panggil arak masuk di bawah panggilan arak kesemuanya. Dia tak sama dengan maksud al-khamru, arak yang kita belajar dalam kitab Buriyah tu, dalam kitab Buriyah, kitab fiqh katanya arak apabila jadi cuka, suci. Itu maksud araknya ialah perahan juz daripada buah anggur, artinya tamar dan seperti tuak, nira pada tempat kita tu, itu maksud dah kata arak lah. Adapun apa dia yang ada jual sekarang tu tak masuk dalam arak dalam bahasan jadi cukur. Yang kasbut apa dia tu, itu tak masuk dalam arak lah dalam bahasan kitab fiqh yang kata jadi cukur tu, sebab benda tu dia tak jadi cukur. Dia berlainan maksud. Kata arak dalam kitab fiqh yang kata apabila berubah jadi cukur tu, jadi suci, itu mesti seperti apa? Seperti kasbut, seperti apa tu, itu tak masuk dalam kata arak di sana. Adapun di sini, adapun dalam bahasan di sini, jenis kasbut dan sebagainya, apa tu masuk dalam bahagian arak kesemuanya. Walaupun benda itu benda yang memabuk itu bukan benda cair sekalipun. Lagi pulanya panggilan tu arak tu maknanya masuk di bawah panggilan kata arak. Tapi kalau mengikut asal tu arak tu ialah juz inab, juz buah anggur. Diperam sehingga jadi arak. Selepas tu jadi cukur pula. Itu asal luah dia ni. Tapi di sini maksud dengan arak ia dalam khamru setiap-tiap perkara yang memabuk. Walaupun bukan jenis minuman sekalipun. Gitu. Jadi masuk di bawah arak tu kita katanya muqaddiq, jenis dadah ke semua tu masuk dalam kata arak ke semua, masuk dalam makna kata al-khamru dalam ayat tersebut. Sesungguhnya arak, ini dia tafsir, musannif tafsir dalam ayat tadi, iaitu tiap-tiap barang yang memabuk dan penaruh ke petaruh dan bertaruh wal maisiru dan bertaruh, berjudi, bagai-bagai berjudi, dengan secara mana-mana sekalipun sekarang, dengan secara online sekalipun, maisir kesemuanya. Dia panggil bertaruh. Kalau orang petani ada cakap lah begitu tu, dia panggil bertaruh. Maknanya contohnya kalau bola ke masalah, satu pasukan lawan dengan satu pasukan, dia adalah letak duit tu. Letak duit 100 orang ke masalah, pasukan mana yang menang dapat kepada orang tu. Itu mana taruh duit, maknanya letak duit berjudi tu dah. Jadi maksudnya al-maisir tu berjudi dengan mana-mana sekalipun. Maka
berjudi itu mengikut guru sayanya arwah Allah, dia katanya judi ni dobit dianya ialah perkara yang di antara laba dan rugi. Setiap perkara yang duduk di antara untung dan rugi, maka itu dikatakan judi kesemuanya. Tapi maknanya antara untung dengan rugi itu maknanya sama berat. Sama berat, lepas tu tak boleh nak buat apa-apa kita. Dia tak masuk berniaga. Berniaga pun, kalau kita buat perniagaan pun, boleh jadi nak dapat untung, boleh jadi nak rugi. Tetapi kita boleh, boleh apa? Kita boleh usaha untuk nak dapat untung. Kita kalau pandai berjual, pandai berniaga, dia dapat untung. Jadi mana nak dapat untung tu, jadi berniaga tu memanglah boleh jadi nak rugi, boleh jadi nak untung. Tetapi ghalib-ghalibnya orang berniaga dapat untung. Malaikat berlaku kecemasan saja nak jadi rugi. Maknanya nak dapat untung tu di dalam tangan orang yang berniaga. Nak dapat untung mesti kena jual mahal daripada modal. Contohnya, jadi mana cara nak dapat laba tu di dalam tangan orang yang berniaga. Adapun berjudi ni maknanya antara rugi dengan laba, maknanya dia tak boleh nak buat apa. Nak rugi, nak jadi untung, dia tak nak boleh buat apa. Nasib baik dapat untung, nasib tak baik boleh ke orang, rugi. Itu jadi terhenti di atas nasib kesemuanya. Terhenti di atas nasib kesemuanya, maka itu dikatakan berjudi. Dia tak sama dengan berniaga. Berniaga tu nak dapat laba tu, kalau orang tu pandai berniaga, dia dapat untung. Contoh mudah-mudahnya nak dapat laba macam mana kalau berniaga? Satunya jangan jual sama dengan modal atau rendah pada modal. Jual bagi tinggi pada modal, memanglah dapat untung. Jadi mana untung tu lebih harap daripada rugi dalam bab berniaga. Ini masalah berjudi ni, berniaga laba untung dengan rugi sama berat. Lagi pula nak untung nak rugi tu bukan dalam tangan orang yang berjudi. Tak macam berniaga nak dapat untung, itu kesudahan daripada kepintaran dia. Begitu. Jadi maknanya setiap-tiap perkara yang duduk di antara untung dan rugi, itu dikatakan al-maisir, berjudi kesemuanya. Bahasa Arab panggil al-maisir, kalau sekarang tu panggil al-qimar, berjudi. Itu al-maisir. Dan segala berhala wal ansabu. Berhala, mana sembah berhala itulah. Dan azlam, wal azlamu, dan azlam, iaitu beberapa anak panah. Lidi anak panah yang dibuat buang undi. Mana yang dibuat, yang diguna untuk buang undi dengan dia. Pada orang Arab. Itu, tengok. Jadi macam orang Cina tu, tapi itu dia biasanya dia nak nujung. Dia ada satu bekas tu macam buluh ke apa tu, dia ada lidi banyak dalam tu, dia kocok. Kemudian yang jatuh tu lah, yang jatuh tu ada lidi, di lidi tu ada tulis. Ada tulis apa benda dia tu. Nasib orang ni begini. Lepas tu dia ambil macam bekas tu ada lidi-lidi yang tulis kataan di situ, dia kocok sehingga lidi tu jatuh. Apabila lidi tu jatuh tu, itu dia kata yang dia ambil baca, kau begini. Tapi itu apa bernujum. Tapi di sini tu berjudi. Jadi maknanya siapa dia keluar yang contohnya anak panah tu, seorang satu, kupon dalam satu bekas, kemudian apabila jatuh anak panah siapa, maka dapat kepada orang tu lah. Tapi tak mesti guna anak panah lah, guna lidi ke atau apa-apa kayu ke masalah, maka itulah dikatakan permainan azlam. Maka azlam ni setengah daripada judi juga. Sebagai judi, sebagai pertaruhan juga. Itu maknanya iaitu
azlam tu beberapa anak panah yang dibuat orang undi, yang digunakan buang undi. Dengan dia dengan anak panah. Pada orang Arab. Orang Arab tu ada buat begitu pada zaman dulu. Kesemuanya semuanya arak, al-maisir, al-ansab, al-azlam, kesemuanya najis. Rijsun najis, semuanya najis. Tapi bukan maksud najis kena basuh seperti tai darahnya begitu. Yakni kekejian yang diluatikan, yakni benda keji, itu panggil rijsun najis. Semuanya empat perkara tadi tu ialah perkara najis, yakni perkara keji, benda keji yang diluatkan, mana yang tak disukai. Di sisi syarak tak disukai, benda tu benda keji. Jadi faham daripada kata benda itu benda keji, orang yang berakal tak ambil, tak buat benda keji. Apabila kata benda tu benda keji, tabiat kita manusia apa dia? Jauh, nak menjauh daripada benda keji, benda luat. Tabiat orang kita. Lalu tu hikmat Allah Ta'ala cakap, katanya dia tak cakap betul-betul jangan buat ke masalah, dia tak cakap. Dia kata itu najis, itu benda keji, benda luat. Maka itu tercocok dalam hati. Tercocok dalam hati kita biasanya benda tu, tabiat manusia tak suka pada benda keji, tak suka pada benda luati. Suka menjauh daripada benda keji, suka menjauh daripada buang, tinggal benda meluati. Maka ini setengah pada benda meluati, maka orang yang berakal sepatutnya jauh daripada benda ini. Pada maknanya begitu. Dan lagi pulanya daripada amal syaitan, daripada khijaan syaitan. Mana empat perkara tadi, mana arak, minum arak, berjudi, bermain judi, al-ansab, yang berhala, yang bersembah berhala, dan azlam, bermain judi dengan secara azlam tadi itu, setengah daripada amalan syaitan, khijaan syaitan. Maknanya setengah daripada amalan syaitan, yang amalan yang menghias oleh syaitan. Amalan syaitan ni amalan yang menghiasi oleh syaitan. Benda ni benda keji, tapi syaitan dia menghias sehingga nampak katanya elok, sedap, baik. Begitu. Luat tu benda apa dia panggil? Macam ingus, macam air liu, ingus apabila dibuang di atas tanah tu, kita dia nak panggil apa dia? Kalau biasanya orang pantang lah dalam masa makan tu tak sebut benda tu. Biasanya kalau kita makan tu, waktu makan tu kalau mengikut adab tak sebut benda tu. Lagi pulanya macam ingus tu pada masa kita makan tu orang tak buang ingus pada masa makan. Daripada orang tu kena lari jauh, kena pergi jauh daripada orang ramai, kita nak buang. Jenis tahi, jenis ingus, jenis aliu, jenis darah yang keluar pada badan tu benda luat ke semuanya. Diri najis pun semua benda luat. Jenis ulat, itu benda luat ke semuanya. Apa lagi? Kita tengoknya binatang yang mati, kemudian ada ulat penuh kat dalam isi dia tu, tu dikatakan benda luat. Jenis ingus, jenis aliunya, begitulah benda luat. Apa dia panggil sana tak pastinya. Itulah maksud dan katanya perkara itu perkara yang keji, perkara yang diluati. Benda ni, benda luat ni, kalau setengah orang tu kalau berjumpa tu ya, dah muntah. Dia tengok dia muntah. Kalau orang mudah tu dia tak boleh bau busuk pun luat juga. Bau busuk badan itu pun luati juga. Daki-daki pun benda luati juga. Itulah. Jijik. Ya. Tu jadi itulah panggil luati.
Jadi maknanya empat perkara tu perkara yang keji, perkara yang diluati. Lagi pulanya daripada syaitan. Dengan sebab empat perkara tu benda keji, benda luati. Tetapi syaitan tu dia apa dia? Dia buat bagi nampak elok. Dia menghiaskan. Nah, dia menghiaskan. Apabila hias tu orang tak nampak kata keji lah. Dia nampak elok. Sebab tu maknanya arak, kalau kita kira di isi pandangan syarak, benda apa? Benda keji, benda tidak disukai oleh nafsu kita. Nah, benda tidak disukai, benda keji, benda cemar, benda kotor, begitulah. Tetapi dengan sebab syaitan tu menghiaskan. Apa dia? Menghiaskan, dia buat bagi nampak kata elok. Baik. Tu bagi nampak hasut dalam fikiran dia, katanya benda ni ada benda baik, benda elok. Maka itu apabila dah tahu gitu tu, jangan kita buatlah. Ingat katanya kalau nak buat sekalipun ini, kalau nampak kata baik, kalau terlicah dalam hatinya baik juga berjudi, jangan. Nampak kata baik tu maknanya dah dihias oleh syaitan akan dia. Apabila dah tahu katanya empat perkara itu benda yang keji, benda yang luati daripada perhiasan syaitan. Walaupun kalau seorang itu kata baik, elok, setuju dengan hati dia, itu dihias oleh syaitan. Maka jauh oleh kamu akan dia. Maka jauh, fajtanibuhu. Maka jauh oleh kamu akan dia, akan empat perkara tadi. Maka menjauhi oleh kamu akan dia, akan empat perkara. Mudah-mudahan, yakni harap-harapnya dapat kemenangan kamu, dapat kejayaan kamu, kemenangan kamu di akhirat, dunia dan akhirat. Bahawa sungguhnya innama yuridu syaitan. Bahawa sungguhnya sebenarnya menghendaki oleh syaitan bahawa menjauh antara kamu, bahawa menjatuh antara kamu akan berseteruan dan bermarah-marah dengan sebab arak dan bertaruh, yakni berjudi. Jadi maknanya tadi katanya daripada hiasan syaitan, daripada tipuan syaitan. Maka di sini tu seolah orang tanya macam mana syaitan menghiaskan, tujuan apa dia buat bagi orang tu minum arak berjudi dan sembah kepada berhala. Maka tujuan syaitan tu dia usaha menipukan begitu tu, harap dia apa dia? Dia katanya sungguhnya menghendaki oleh syaitan menjatuhkan antara kamu orang Islam akan berseteru dan bermarah-marah dengan sebab arak dan petaruh tadi. Dia tujuan syaitan tu duk hasut orang jadi berjudi, jadi minum arak tu, tujuan dia tu nak bagi bergaduh antara setengah kepada setengah. Sama-sama orang Islam tu jadi bergaduh, jadi berseteru setengah kepada setengah dan jadi marah setengah kepada setengah. Memanglah ketika mabuk itu akal tidak dikontrolkan, tidak boleh nak buat apa tu. Kalau nak cakap tak baik dengan yang lain pun itu sebab nak jadi bergaduh, nak jadi marah setengah kepada setengah. Berjudi pun begitu juga. Dan akan bahawa menahankan kamu daripada ingatkan Allah. Tujuan dia menipukan manusia untuk berjudi dan untuk minum arak tu satu tujuan lagi, itu nak menjauhkan, nak menghalangkan akan kamu, akan orang Islam daripada mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang tu minum arak, tak ingat dah kepada Allah. Apabila seorang tu berjudi, jauhlah dia tu daripada mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sembahyang, nak menjauhkan daripada sembahyang, terlalai dengan benda itu sehingga dia tu tertinggal sembahyang. Maka adakah berhenti kamu, ini nak berhenti ke tidak apabila dengar ceritanya begitu tadi itu, keburukan, kejahatan, kekejian, perkara-perkara yang tersebut. Kalau kamu ada fikiran tu, kamu dengar perkara yang tadi, kamu nak berhenti ke tidak, maka adakah berhenti kamu
Tapi bukan tanya nak berhenti, sanggup nak berhenti ke tidak. Bukan tanya di sini. Apa maksudnya? Yakni berhenti oleh kamu. Bukan maksud tanya di sini. Mana arah? Dia ada dalam istilah ilmu balaghahnya. Tanya tapi naknya suruh. Nah. Macam kita cakap dengan anak kita, tengok kawan-kawan dia tu semuanya belajar ke semuanya. Nah, belajar lagi pulanya solat ke masjid berjemaah, tapi anak dia tak nak belajar, anak dia tak nak pergi ke masjid. Masalah kita pun buat tanyalah. Tak nak belajar macam kawan ke? Tak nak pergi solat macam yang lain ke? Tapi bukan nak jawapan tu. Maksudnya nak kau mesti kena belajar. Tengok kawan-kawan kau belajar ke semua. Kau mesti solat. Begitulah. Di sini bukan maksud nak tanya. Bahkan maksudnya suruh. Maka adakah berhenti kamu? Nak berhenti ke tidak daripada berjudi? Nak berhenti ke tidak? Berhenti ke tidak daripada minum arak? Nak tinggal ke tidak? Tapi maksudnya kamu mesti berhenti. Kamu mesti tinggal benda itu. Tu jadi dah jadi keras larangan sehingga jadi haram mulai daripada di sinilah. Mulai pada turun ayat inilah minum arak tu di dalam keras di dalam Islam. Sebab bentuk tanyanya bentuk larang. Rupa tanyanya, maka adakah kamu berhenti? Nak berhenti ke tidak? Jadi maksudnya apa dia? Kamu mestilah berhenti daripada keduanya. Yakni berhenti oleh kamu. Ni suruh, ni arah. Tapi bentuk ayat tu bentuk tanya. Tu katanya tanya tapi tidak dikhandak dengan tanya. Bahkan nak suruh. Dia ada bentuk tanya tu ada makna tidak dikhandak dengan tanya. Ada kalanya tanya tapi bukan tanya nak tahu. Bukan tanya nak bagi orang tu mengaku. Seperti alam nasyrah laka sadrak. Itu tanya, bukan katanya tanya nak dengar jawapan, bukan tanya nak tahu. Adakah tiada kami dah belahkan dada kamu? Maka tanya tu Allah dah tahu, Nabi dah tahu. Kalau kita kira, apa faedah duk tanya? Maka tanya di situ bukan nak bagi jawapan, bukan nak tahu, bukan nak dengar jawapan. Nak apa? Nak bagi Nabi Muhammad mengaku kata, ya dah berlaku. Tu nak ada pengakuan begitu. Tu banyaklah dalam istilah dalam ilmu balaghah tu, setengah daripada bahasan dianya ialah persoalan tidak dikhandak makna persoalan, bahkan makna lain, makna suruh, makna tanya, nak bagi mengaku. Ada kalanya nak menghina. Kalau kita tanyanya, patutkah kau buat begitu? Patutkah? Bentuk tanya, patutkah kau buat begitu? Maknanya itu nak ingkar. Maknanya orang macam kau tak sepatut buat begitu. Nak ingkar, nak tegur. Begitulah. Banyak maksud daripada istifham. Itulah ayat, dua ayat kesemuanya. Ayat yang pertama mulai daripada ya ayyuhalladzina amanu sampai kepada la'allakum tuflihun. Dan ayat satu lagi pulanya sambungnya innama yuridus syaitan sampai fahal antum muntahun. Dan sedikit tambahannya, ya sebelum pada ni ada sebut tentang Allah Ta'ala suruh makan dengan makanan yang halal. Halalan tayyibah. Belum pada ayat ni tu Allah Ta'ala suruh manusia tu makan dengan makanan yang halal, yang baik, ada manfaat kepada badan. Maka selepas pada ayat tu diikuti dengan arak. Selepas pada ayat sebutkan makanan yang halal, yang baik, selepas tu diikuti dengan ayat tentang minum arak. Jadi seolah katanya arak ni bukan benda yang baik. Bukan benda yang bermanfaat kepada badan. Begitulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung lagi daripada katanya. Dan diriwayat daripada Nabi SAW bahawa sebenarnya ia melaknat oleh Allah akan arak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan